Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi. Yang kedua, apakah itu unit-unit ekonomi. Seterusnya, apakah itu faktor pengeluaran. Kemudian masalah ekonomi. Dan yang terakhir adalah masalah asas ekonomi. Okay, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi? Ekonomi merupakan satu kajian sains sosial yang mengkaji tingkah laku manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okay, di mana di sini sumber ekonomi terhad merujuk pada sebidang tanah dan kehendak yang tidak terhad adalah merujuk kepada tanah tersebut boleh digunakan bagi tujuan perumahan ataupun buat rumah ataupun bercocok tanam ataupun dari segi pertanian atau juga boleh dibina kedai ataupun dibuat kilang bagi tujuan perindustrian. Jadi di sini sebidang tanah merujuk kepada sumber ekonomi terhad dan kepelbagaian kegunaan tanah merujuk kepada kehendak yang tidak terbatas. Dengan sebidang tanah yang kita ada, kita boleh buat pelbagai, namun kita tidak boleh buat semua. Kita mungkin terpaksa memilih yang mana yang terbaik. Okey, kita teruskan dengan unit-unit ekonomi. So, apakah dia unit-unit ekonomi? Di mana kita tahu ekonomi bukan satu kajian yang mengkaji tingkah laku manusia. Itu bagaimana unit-unit ekonomi tersebut membuat keputusan ekonomi. Jadi, apakah unit ekonomi tersebut? Yang pertama adalah isi rumah. Jadi, isi rumah merupakan individu ataupun kumpulan individu yang tinggal bersama dan membuat keputusan untuk penggunaan barangan dan perkhidmatan. Isi rumah juga memiliki faktor pengeluaran dan akan menawarkan faktor pengeluaran tersebut kepada firma untuk mendapatkan ganjaran seperti upah, sewa, bunga dan untung sebagai pendapatan. Objektif bagi isi rumah adalah memaksimumkan kepuasan. Yang kedua adalah firma. Firma merujuk pada pengeluar, iaitu sekumpulan pengeluar atau firma menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Firma akan membeli faktor pengeluaran yang dimiliki oleh isi rumah. Objektif bagi firma adalah memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga, kerajaan. Kerajaan merupakan badan yang mengurus dan melaksanakan kegiatan ekonomi sebuah negara untuk menstabilkan dan membangun ekonomi negara. Kerajaan juga mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh isi rumah dan firma supaya tidak membawa kerugian kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kerajaan akan melakukan kegiatan ekonomi iaitu mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dikeluarkan oleh firma ataupun pihak swasta. Objektif bagi kerajaan adalah memaksimumkan kebajikan rakyat. Dan unit ekonomi yang keempat adalah sektor luar. Ekspor dan import sebuah negara dengan negara lain sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan dan juga aliran modal masuk serta keluar dari sebuah negara ke negara lain. Maksudnya, sektor luar dia melibatkan sebuah negara dengan negara lain, melibatkan aktiviti ekspor dan import. Ia dipanggil sebagai perdagangan antarabangsa. Okay, dari segi objektif, dia melibatkan pengguna, iaitu penggunaan barang yang diimport, maka matlamatnya adalah memaksimumkan kepuasan. Dan sekiranya kepada pengeksport, maka tentulah
dia ingin memaksimumkan keuntungan seperti mana firma. Ini adalah unit-unit ekonomi. Seterusnya, kita teruskan dengan faktor pengeluaran ataupun kita panggil juga sebagai sumber ekonomi. Di mana kita tahu sumber ekonomi atau faktor pengeluaran ini adalah terhad. Jadi ada beberapa sumber ekonomi atau faktor pengeluaran. Yang pertama adalah buruh. Buruh merupakan individu yang menyumbang tenaga dan fizikal untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Ganjaran yang diterima oleh buruh adalah gaji ataupun upah. Contoh adalah buruh mahir, buruh tidak mahir, di mana menyumbang tenaga fizikal merujuk kepada mungkin petani, buruh binaan, dan mentor adalah yang menggunakan dari segi fikiran. Fizikal menggunakan kudrat. Okay, yang kedua adalah tanah, di mana tanah merupakan sumber alam semula jadi, sama ada yang berada di daratan, lautan ataupun perut bumi. Ganjaran kepada tanah adalah sewa. Contohnya biji besi, petroleum, hasil hutan. Yang ketiga adalah modal. Modal merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, di mana penggunaannya akan menaikkan produktiviti ataupun keupayaan kepada pengeluar. Ganjaran kepada modal adalah bunga ataupun faedah. Contoh modal adalah bangunan kilang, mesin, jentera. Dan yang keempat adalah usahawan, di mana usahawan akan menggabungkan faktor pengeluaran iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan, akan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan, di mana usahawan adalah orang yang sanggup menanggung risiko. Ganjaran kepada usahawan adalah untung. Contoh adalah pengusaha batik. Okey, baiklah kita teruskan dengan masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. Okey, yang pertama masalah ekonomi terdapat 3. Yang pertama kekurangan, yang kedua pilihan dan yang ketiga kos lepas. Manakala masalah asas ekonomi terdapat 4. Yang pertama, apa barang hendak dikeluarkan. Yang kedua, bagaimana barang hendak dikeluarkan. Yang ketiga, berapa barang hendak dikeluarkan. Dan yang keempat, untuk siapa barang dikeluarkan. Okey, punca kepada masalah ekonomi tadi adalah sumber-sumber ekonomi yang terhad, manakala kehendak manusia adalah tidak terhad ataupun tidak terbatas. Maka didapati isi rumah mengalami masalah kekurangan sumber pendapatan, firma mengalami masalah kekurangan faktor pengeluaran dan kerajaan pula mengalami masalah kekurangan jumlah hasil. Disebabkan oleh kekurangan tadi, maka unit-unit ekonomi ini terpaksa membuat pilihan berdasarkan kepada matlamat. Jadi matlamat isi rumah adalah untuk memaksimumkan kepuasan, manakala firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan kerajaan bagi memaksimumkan tingkat kebajikan pengguna. Apabila pilihan dibuat, maka ia melibatkan kos lepas. Kos lepas merupakan barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan yang terbaik. Apabila telah buat pilihan, maka dia akan menyebabkan berlakunya kos lepas. Okey, dari segi masalah ekonomi, yang pertama, apa barang yang hendak dikeluarkan. Apa merujuk kepada jenis barang yang akan dikeluarkan. Ia bergantung kepada permintaan pengguna. Yang kedua, bagaimana barang hendak dikeluarkan. Bagaimana merujuk kepada kaedah ataupun cara atau teknik pengeluaran barang tersebut.
Ia bergantung kepada kaedah pengeluaran, sama ada berintensif buruh ataupun modal. Akan pilih yang paling cekap. Yang ketiga, berapa barang yang hendak dikeluarkan. Berapa merujuk pada kuantiti ataupun jumlah barang yang akan dikeluarkan. Ia bergantung kepada mekanisme pasaran iaitu permintaan dan penawaran dan juga faktor pengeluaran yang dimiliki oleh firma. Dan yang keempat adalah untuk siapa barang dikeluarkan. Kepada siapa yang hendak diagihkan atau sasaran kepada pengguna bergantung kepada corak agen pendapatan dan juga kuasa beli pengguna. Jadi kita telah pun membincangkan berkaitan dengan maksud ekonomi, kemudian unit-unit ekonomi, kemudian sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran, kemudian masalah ekonomi dan juga masalah asas ekonomi. Okey, semoga pelajar dapat memahami perkara-perkara yang telah diterangkan. Okey, sekian. Terima kasih.